Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, dalam video kali ini kita akan mulakan siri terbaru dalam ulang kaji UPKK yang kita akan bincangkan tentang tajuk-tajuk yang ada dalam silibus tahun 3, tahun 4 dan tahun 5 bagi persediaan murid-murid dalam mengambil ujian peperiksaan kelas KAFA UPKK. Okey. So, tanpa melengahkan masa, tanpa mukadimah yang panjang, jom kita mulakan pelajaran kali ini adalah yang bertajuk beriman kepada kitab. Okey, beriman kepada kitab ni adalah tajuk yang pertama dalam subjek akidah tahun 3. Okey, beriman kepada kitab. Macam yang kita tahu, dah belajar, mungkin ada dah pernah dengar sebelum ni, kitab yang wajib untuk orang Islam beriman ada 4 kitab, iaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Okey. Pengertian beriman kepada kitab. Okey, pengertian beriman kepada kitab ni sebelum tu kita tengok kepada beriman kepada kitab itu sendiri. Maksud beriman tu adalah percaya dan yakin. Okey, maksud beriman adalah percaya dan yakin, iaitu tidak ragu-ragu ataupun tidak was-was. Okey, itu maksud beriman. Okey, beriman kepada kitab adalah ni maksud beriman kepada kitab. Wajib meyakini bahawa Allah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril yang menjadi panduan kepada manusia. Okey. Dan beriman kepada kitab ni adalah percaya dan yakin bahawa kitab itu daripada Allah dan mengakui kebenaran isi kandungannya. Okey. Kemudian hukum beriman kepada kitab. Hukum beriman kepada kitab ni adalah wajib. Kita wajib beriman kepada kitab. Tak boleh kita nak kata aku tak percayalah apa yang ada dalam Al-Quran. Tak boleh. Sebab kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, wajib kita beriman kepada kitab. Okey, seterusnya kita tengok nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya. Untuk kitab yang pertama, kita tengok kepada kitab Zabur. Kitab Zabur ni dikurniakan ataupun diturunkan kepada Nabi Daud. Okey, kepada Nabi Daud dalam bahasa Kipti. Okey, dalam bahasa Kipti yang mana dalam kitab Zabur tu ada tertulis petua, doa, zikir, nasihat dan peringatan. Okey, itu yang ada dalam kitab Zabur. Okey, seterusnya kita tengok kitab yang lain adalah nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya berkaitan dengan kitab Taurat. Okey, kitab Taurat ni diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani, yang mana di dalamnya terdapat syariat akidah yang benar serta iktikad yang betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kitab Taurat ni juga menyebut tentang rasul yang terakhir. Maksudnya daripada kitab Taurat ni lagi sudah disebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu kitab Taurat. Kitab Taurat diberikan ataupun diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Okey. Seterusnya kita tengok kepada kitab Injil. Okey, kitab Injil ni diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Syriani, yang mana di dalam kitab Injil tersebut ada mengandungi wahyu-wahyu Allah yang mengajar manusia kembali kepada Allah. Maksudnya dalam kitab Injil ni juga terdapat wahyu daripada Allah yang meminta manusia ni untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan dalam kitab Injil ni juga ada disebutkan tentang
Rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kitab yang seterusnya adalah kitab Al-Quran. Okey, kitab Al-Quran ni diturunkan kepada Nabi Muhammad dan di dalam bahasa Arab yang kita selalu baca. Yang kita baca Al-Quran tu adalah kitab daripada Allah. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai panduan kita. Kerana di dalamnya terdapat lengkap tentang akidah, ibadah, akhlak dan sebagainya. Semua yang terkandung dalam Al-Quran ada untuk pedoman manusia, ada untuk kehidupan manusia. Dan yang kedua, terdapatnya dalam Al-Quran ni adalah panduan kepada manusia sepanjang masa. Apa yang ada dalam Al-Quran tu boleh digunakan sebagai panduan untuk manusia sepanjang zaman sehingga hari kiamat. Okay? Dalam nak menyelesaikan masalah ke apa ke, semua kita berpandukan Al-Quran terlebih dahulu. Okay? Itu orang kata syarat kita sebagai seorang Islam. Nak buat sesuatu keputusan tentang hukum-hukum mesti berlandaskan Al-Quran. Okay, seterusnya kita tengok kepada peranan Al-Quran dalam kehidupan. Apa peranan Al-Quran dalam kehidupan? Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber ilmu. Okay? So, dalam Al-Quran tu terdapat macam-macam ilmu dan ianya adalah sumber daripada ilmu. Kemudian yang kedua, supaya kehidupan diberkati dan dirahmati Allah. Dengan mengamalkan Al-Quran, hidup kita ni akan lebih diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sebagai panduan dalam kehidupan. Kalau kita ada masalah, kalau kita ada apa-apa kekeliruan, kita boleh rujuk Al-Quran sebagai panduan. Yang keempat, memahami perkara ghaib kerana akal manusia yang terbatas. Apa maksud memahami perkara ghaib? Perkara ghaib ni adalah perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kita wajib percaya bahawasanya benda-benda tu ataupun perkara-perkara tersebut wujud. Contohnya, Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang syurga dan neraka. Kita tak dapat nak lihat sekarang syurga macam mana, neraka macam mana. Tapi dalam Al-Quran ada disebut sifat syurga tu macam mana, sifat neraka tu macam mana. Syurga tu untuk menempatkan orang yang macam mana dan neraka pula balasan untuk siapa. Itu semua diceritakan dalam Al-Quran. Walaupun kita tak nampak. Itu maksud ghaib. Ghaib ni tak nampak dilihat dengan mata kasar tetapi kita wajib percaya. Okey, seterusnya, mencintai Al-Quran. Bagaimana cara kita nak mencintai Al-Quran? Yang pertama caranya adalah dengan membaca setiap hari. Okey? Kita sebagai orang Islam, eloklah sekiranya kita mengamalkan bacaan Al-Quran setiap hari. Bukan maksud satu naskah Al-Quran 30 juzuk tu sekali baca. Tak. Kalau rasa banyak sangat, sama ada 1 juzuk sehari ke ataupun 1 muka sehari pun tak apa. Asalkan kita jangan tinggalkan membaca Al-Quran pada setiap hari. Okey, yang kedua, cara mencintai Al-Quran adalah dengan memahami makna dan pengertiannya. Setiap ayat yang kita baca dalam Al-Quran tu, seeloknya kita faham apa yang Allah cuba nak sampaikan. Okay? Supaya kita lebih memahami Al-Quran tu dan mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita amalkan. Dan yang ketiga, cara mencintai Al-Quran adalah beramal dengan Al-Quran dan mengikuti segala suruhan serta meninggalkan segala larangannya. Okey, itu pada bahagian mencintai Al-Quran. Okey, baik, seterusnya, kelebihan Al-Quran. Apa kelebihan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran ni merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam yang kita telah belajar dalam sirah ke apa ke, ada disebutkan tentang perkataan mukjizat. Kalau masih belum belajar, insya-Allah akan disebutkan dalam pelajaran sirah nanti. Okey, mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran dan Rasulullah ni ada lagi banyak
mukjizat-mukjizat yang lain. Tapi yang terbesar adalah kurniaan Allah sebuah kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua, kelebihan Al-Quran yang kedua adalah isi kandungannya terpelihara sehingga kiamat. Okey, isi kandungannya terpelihara sehingga kiamat. Allah janji Al-Quran ni akan terpelihara sehingga hari kiamat. Maksudnya sebelum sampainya hari kiamat, maksudnya selagi hari kiamat tu belum tiba, isi kandungan Al-Quran ni tak boleh diubah oleh sesiapa pun. Okey? Dia akan kekal hingga hari kiamat. Dia akan kekal relevan. Boleh digunakan. Apa sahaja hukum dalam Al-Quran tu boleh digunakan sampai kiamat. Okay? Itu maksud terpelihara. Maksudnya tak ada siapa pun yang boleh ubah isi kandungan Al-Quran. Okay. Kelebihan Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran memansuhkan syariat-syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Okay? Al-Quran memansuhkan syariat-syariat yang terdapat dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Memansuhkan ni maksudnya apa saja syariat di dalam kitab-kitab yang terdahulu, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat tu semuanya telah tidak diguna pakai dan hanya diterima pakai sehingga sekarang dan akan datang sampailah hari kiamat tu adalah apa yang terkandung syariat, ibadah, adab ke apa ke yang ada dalam Al-Quran, itu je yang kita boleh amalkan. Okay? Yang keempat, kelebihan Al-Quran adalah syariat Al-Quran tu syumul dan lengkap untuk sekalian alam. Okay? Dia syariat yang ada dalam Al-Quran tu, apa sahaja hukum ke, tentang akidah ke, ibadah ke, adab ke, apa lagi, muamalat ke, yang ada dalam Al-Quran tu sudah lengkap untuk sekalian alam. Okey, itu kelebihan Al-Quran. Seterusnya, faedah beriman kepada kitab. Okey, apa faedah kita beriman kepada kitab? Yang pertama, sentiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, taat kepada perintah Allah. Yang ketiga, takut melakukan kejahatan. Yang keempat, sentiasa ingin memajukan diri. Dan yang kelima, menjadi syafaat di padang mahsyar. Ini adalah faedah-faedah kita beriman kepada kitab. Okey. Seterusnya, akibat. Tadi faedah. Apa pula akibat sekiranya kita tidak beriman kepada kitab? Kita tak percaya kepada Al-Quran. Kita tak percaya apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tak nak ikut hukum yang ada dalam Al-Quran. Apa akibatnya? Yang pertama, dikutuk oleh Al-Quran di akhirat. Macam yang kita baca faedah tadi tu, kita kata Al-Quran ni memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat di padang mahsyar. Tapi kalau kita tak percaya kepada Al-Quran, Al-Quran pun tak tolong kita lah dekat akhirat nanti. Kita akan dikutuk lagi oleh Al-Quran di akhirat. Yang kedua, tidak mendapat rahmat Allah. Orang yang tidak beriman kepada kitab. Yang ketiga, tiada pedoman hidup. Dia tak tahu nak selesaikan masalah macam mana dan dia hanya ikut apa yang dia fikir betul sahaja tanpa merujuk kepada Al-Quran. Dia tak ada pedoman hidup. Kemudian yang keempat, malas berusaha. Okay? Akibat tidak beriman kepada kitab, malas berusaha. Dan yang kelima, akan timbullah perasaan hasad, dengki. Okay? Itu akibat-akibat kita tidak beriman kepada kitab. Okay. Kemudian kesan beriman kepada kitab. Apa pula kesan beriman kepada kitab? Yang pertama, menanam sikap suka membaca Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Apa sifat mahmudah? Sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang Allah suka. Sifat-sifat yang mulia. Okay? Kemudian yang ketiga, memahami isi Al-Quran. Okay, ini kesan beriman kepada kitab. Bila kita faham tentang isi Al-Quran, kita boleh ambil pengajaran dalam apa sahaja yang Allah cakap dalam Al-Quran. Kita dapat ambil pengajaran daripada Al-Quran dan
menerima syariat ataupun menerima syafaat dekat akhirat nanti. Okey? Okey, itulah tadi apa yang kita boleh pelajari tentang beriman kepada kitab. Okey, sebagai kesimpulannya, beberapa perkara yang kita boleh tekankan dengan apa yang kita telah pelajari tadi adalah yang pertama, orang Islam wajib beriman dengan kitab Al-Quran. Yang kedua, orang Islam wajib percaya dan yakin bahawa kitab Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, orang Islam wajib percaya dan yakin bahawa kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, apa yang kita boleh ambil pengajaran adalah orang Islam juga wajib percaya kepada kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada Al-Quran. Okey, sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Semoga video ni memberi manfaat dalam kita mengulang kaji pelajaran yang mana kita nak menempuhi ujian UPKK nanti. Okey, semoga video ni bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat manfaat. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.